Maka tahapan yang pertama tadilah, iaitu orang yang mengamalkan tanpa adanya unsur-unsur riya dan sum'ah. Dan tujuan yang menjadi tujuan kepada amalnya itu adalah mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan ikhlas golongan abrar. Tidak ada riyanya, tidak ada sum'ahnya, dan amalnya bertujuan mendapatkan pahala yang dijanjikan. Jadi amal seperti ini dikira sebahagian daripada amal-amal yang ikhlas. Maka jangan sampai kita menyatakan kepada seseorang, engkau ni beramal mengharapkan pahala, tidak ikhlas. Jangan. Mereka sudah ikhlas. Tinggal lagi tahapan ikhlas mereka sahaja yang belum tinggi, yang belum sempurna. Sudah dikira sebagai amal yang ikhlas. Sudah memiliki syarat amal itu untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu tasawuf telah membukakan kita sesuatu yang lebih luas dari itu. Telah membawa kita kepada suatu kedudukan yang lebih halus dari itu. Lalu menyatakan bahawa keikhlasan manusia itu mempunyai tingkatan-tingkatan yang tersendiri, yang berbeza antara satu sama lain. Tapi semuanya terangkum di dalam erti keikhlasan. Tinggal lagi tahapannya saja yang berbeza. Emas tetap emas, tapi nilaian tidak sama. Ada emas 10, emas 9, kau dah tahulah emas berapa pun. Tapi begitulah kedudukan. Maka demikian juga keikhlasan manusia. Ada tahapan-tahapannya. Yang ini tidak dapat diselami kecuali melalui disiplin ilmu ini. Maka keikhlasan orang abrar, yakni orang-orang yang baik, Muslim yang baik, yang melaksanakan perintah Allah. Keikhlasan mereka itu apabila amal perbuatan itu telah bersih dari riya yang jelas maupun yang samar. Keikhlasan mereka ini apabila amal yang mereka lakukan itu sudah bersih dari dua penyakit ini. Penyakit riya, sama ada yang jelas atau yang samar, dan suatu penyakit lain yang hampir-hampir dengan riya dinamakan sebagai sum'ah. Anak beranak kepada riya. Riya telah dibahagikan kepada dua. Riya yang nyata, riya yang jelas, iaitu amal yang dilakukan tujuan dasarnya adalah untuk diperlihatkan. Sama ada orang melihat atau tidak, itu cerita lain. Tapi keinginannya, kemahuannya untuk diperlihatkan, untuk dipertontonkan. Masalah pada waktu itu, hasrat tercapai atau tidak, itu cerita lain. Tapi amal itu tetap dikira sebagai riya yang jelas. Adapun riya yang samar, yakni yang agak keliru riyanya, yang tidak jelas riyanya, yang ternyata juga dikira sebagai amal yang riya. Iaitu amal yang jikala berlakunya amal itu tidak ada unsur-unsur riya ini. Tapi di penghujungnya itu terselit niat-niat yang ada mana riya. Seseorang yang beramal atau berbakti, jikala amal dan baktinya itu tidak ada tujuan untuk diperlihatkan. Tapi berhasrat suatu hari nanti mudah-mudahan kebaikannya itu dikenali orang, dipuji orang, disanjung orang, termasuk riya juga. Riya ini dinamakan riya yang samar-samar. Dua-duanya itu merosakkan amal. Nauzubillahi min zalik. Adapun sum'ah, iaitu segala amal-amal yang kita lakukan bertujuan mudah-mudahan diperkatakan orang, dibicarakan orang, diperdengarkan orang, yang ternyata dia adalah semana dengan mana-mana riya. Dua-dua perkara ini merosakkan amal kita. Sedang tujuan amal perbuatan mereka selalu hanya pahala yang dijanjikan oleh Allah kepada hamba-Nya yang ikhlas. Yang ini Syekh telah menyatakan sebelum ini bahawa keikhlasan itu mempunyai tahapan-tahapan yang tertentu. Maka tahapan yang pertama tadilah, iaitu orang yang mengamalkan
tanpa adanya unsur-unsur riya dan sum'ah. Dan tujuan yang menjadi tujuan kepada amalnya itu adalah mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan ikhlas golongan abrar. Tidak ada riyanya, tidak ada sumahnya, dan amalnya bertujuan mendapatkan pahala yang dijanjikan. Jadi amal seperti ini dikira sebahagian daripada amal-amal yang ikhlas. Maka jangan sampai kita menyatakan kepada seseorang, engkau ni beramal mengharapkan pahala, tidak ikhlas. Jangan. Mereka sudah ikhlas. Tinggal lagi tahapan ikhlas mereka sahaja yang belum tinggi, yang belum sempurna. Sudah dikira sebagai amal yang ikhlas. Sudah memiliki syarat amal itu untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh, dan ini terambil dari ayat Iyyaka na'budu. Hanya kepadamu kami menyembah. yakni kami beribadah hanya kepadamu ya Allah, tidak ada tujuan lain. Maka ternyata amal yang ikhlas itu adalah seperti ini. Amal yang dikhususkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak dicemari dengan unsur-unsur yang lain seperti riya dan sum'ah tadi. Maka sesiapa yang beramal dengan amal seperti ini, amal itu dikira sebagai amal yang ikhlas bertaraf abrar, orang-orang yang baik dari kalangan orang-orang Islam. Maka ini syarat bagi penerimaan amal. Yang kurang dari itu, tertolak amalnya. Lalu bagaimana dengan amal yang bercampur antara ikhlas dan riya? Maka para ulama sudah memberikan tafsiran bagi amal-amal yang seperti ini. Sebahagian mereka itu menjelaskan mana usul, mana furu'. Sekiranya dasarnya ikhlas, di tengah itu datang riya, maka diterima amal itu. Kerana usulnya, dasarnya adalah ikhlas. Cuma tinggal lagi pahalanya itu berkurangan. Sebahagian mereka itu menjelaskan, lihat mana yang lebih banyak peratusannya. Apakah ikhlasnya atau riyanya? Kalau peratusan besarnya adalah ikhlas, diterima sekadar itu. Berpahala juga, tapi ganjarannya itu tidak sepenuh. Maka demikianlah amal yang bercampur. Dihuraikan ulama. Wallahu a'lam. Maka apa yang jelas, syarat penerimaan amal adalah keikhlasan. Maka amal itu diterima dengan sepenuhnya bila amal itu benar-benar ikhlas seperti yang ada pada taraf al-abrar tadi. Tidak ada unsur riya dan tidak ada unsur sum'ah. Maka amal ini diterima sepenuhnya. Dikira sebagai amal yang ikhlas. Apa perlunya amal ini? Apa perlunya keikhlasan ini? Pertama sekali, dia syarat penerimaan amal oleh Allah. Apa arti amal kita kalau tidak diterima oleh Allah? Apa arti hadiah kita kepada raja ditolak dan tidak diterima? Tidak ada nilai lagi. Maka kepentingan pertama adalah dia syarat penerimaan amal oleh Allah. Yang kedua, dia ada kesan-kesan yang lain dari itu. Bukan saja penerimaan amal, tapi berkait dengan keberkatan hidup. Berkait. Disebut di dalam beberapa kisah, di dalam hikayat ini disebut di dalam beberapa karya-karya yang boleh dijadikan intibar. Sejauh mana kesahihannya itu perlu diteliti. Tapi kisahnya itu boleh dijadikan intibar yang baik. Disebut di dalam beberapa kitab-kitab lama. Perihal seseorang abid, ahli ibadah, yang sangat tekun beribadah. Lalu beliau ini mendapat berita di suatu tempat ada sepohon besar yang disembah orang. Sekelompok manusia menyembah pohon besar. Kenapa disembah? Sudah pasti ada habuannya. Perbuatan itu mendatangkan hasil-hasil tertentu. Tercapai hajat dan macam-macam. Lalu menjadikan orang semakin beria-ria untuk melakukan amalan yang sesat itu. Setelah si abid ini mengetahui, lalu berhasrah dia untuk menebang pokok itu. Di pertengahan jalan, dia dihalang oleh setan yang menyamar sebagai seorang manusia. Berlakulah pergelutan. Ternyata si abid ini menang dan setan itu kalah. Tapi belum sempat dia menyempurnakan hasratnya untuk menebang pokok yang menjadi tempat pujaan manusia ini, dia termakan oleh budayaan setan, bijak setan. Ketika berlakunya dialog, si setan ini berbicara lalu berkata, wahai si abid,
Bagaimana kalau kita berunding dulu? Ini dalam bahasa saya lah. Bagaimana kalau kita berunding dulu, yakni engkau ini ahli ibadah. Tidak mempunyai sumber pendapatan yang tetap. Engkau terpaksa bekerja untuk mendapatkan rezeki dan itu mengganggu masa ibadahmu. Lalu bagaimana kalau aku yang memberikan kewangan itu, engkau tidak payah bekerja lagi? Kau dapat tumpukan ibadahmu dengan baik dan kau mendapat sumber rezeki. Kau tak payah bekerja. Ibadahmu dapat dikonsentrasi dengan baik. Dan kau tidak perlu mencari rezeki, diberikan. Terfikirlah pada si Abid ini, baik juga. Kalau tidak, aku terpaksa bekerja, banyak habis masa aku. Terganggu ibadah aku. Sekarang nak diberi. Bagus. Cadangan yang baik. Diterima si Abid ini. Si Abid ini menerima perjanjian itu. Lalu dia balik, tak jadi. Sidang kita bang pokok itu tak jadi, dia balik. Bila dia balik, dia buat ibadah, tempat ibadahnya seperti biasa. Lalu seperti yang dijanjikan, bila dia selokkan sejadahnya itu, ternyata ada sumber kewangan, ada duit, ada harta. Dan digunakan untuk membeli keperluan-keperluan hidupnya. Dan dia dapat menumpukan perhatian kepada ibadahnya. Tapi seketika, syaitan ini tidak bodoh. Dia tidak bodoh, dia cerdik kepada kita. Banyak pengalamannya. Tak berapa PhD dia dapat, tak tahulah. Lalu bagaimana? Jadi, beberapa ketika dia diberi. Kewangan itu diberi dan digunakan untuk memberi keperluan hidupnya. Sehingga tak perlu lagi dia bekerja mencari rezeki. Tapi sampai suatu tahap diberhentikan pemberian itu. Pandai dia mengain. Diberhentikan. Lalu setelah satu hari bila si Abid ni seperti biasa membuka di bawah tempat ibadahnya itu, tidak ada lagi kewangan itu. Lalu timbullah kemarahannya. Timbullah kemarahan kepada syaitan. Lalu dia kembali mengambil senjatanya, parangnya, kapoknya itu nak pergi terbang balik. Kerana merasa tertipu oleh syaitan ini. Dalam keadaan marahnya. Lalu dia pergi, seperti biasa syaitan menunggu di tengah jalan. Berlakulah pergelutan. Tapi kali ini, si Abid ini tewas. Dia kalah. Di mana puncanya? Kalau sebelum ini, hasratnya lillah untuk menutup tempat-tempat manusia menjadi syirik. Kali ini, kerana kemarahan, duit tidak dapat. Sudah jauh. Perbuatan serupa. Pergi ke tempat yang sama, ingin buat perkara yang sama. Hasrat sudah berbeza. Tujuan sudah berbeza. Dia kalah. Dia kalah dalam kisah ini. Maka demikianlah. Perlunya keikhlasan. Karena itu Allah menjamin dalam Al-Quran bahawa satu-satunya yang terpelihara daripada godaan syaitan ini adalah yang seperti ini. Illa ibadaka minhumul mukhasin. La'uwiyannahum ajmain illa ibadaka minhumul mukhlasin. Akan ku sesatkan, akan ku selewengkan semua mereka ini. Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Dan ikhlas, perkataan yang digunakan pakai mukhlas. Inilah tahapan-tahapan yang akan dijelaskan nanti. Tahapan keikhlasannya. Mukhlasin, yang diikhlaskan. Yang mengikhlaskan diri, satu tahap. Yang diikhlaskan, satu tahap yang akan dijelaskan nanti. Maka yang jelas bahawa kelompok ini yang dipelihara oleh Allah. Daripada terpengaruh, terpedaya oleh bisikan nafsu. Oleh pedayaan syaitan ini. Jadi kalah, itulah perlunya. Sekarang kita jangan pandang ini dalam skil yang kecil. Ini skil individu. Skil individu, kecil. Perbesarkan skil. Sehingga ke taraf masyarakat dan kampung. Serupa juga. Serupa juga. Kalau secara individu, perubahan niat boleh menyebabkan tewas, skil yang lebih besar serupa juga. Faham betul-betul. Serupa juga. Tidak ada beza. Bukan perkara kecil. Maka demikianlah Syekh menjelaskan tentang ikhlas ini. Jadi kata Syekh, keikhlasan ini diambil dari firman Allah tadi. Iyyaka na'budu. Hanya kepadamu kami menyembah. Yang ini tidak kepada yang lain. Semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa riya atau bersumah. Dan tiada kami mempersekutukan engkau dalam ibadahku. Dalam ibadahku ini kepada sesuatu yang lain. Semata-mata
mengkhususkan ibadah kepada Allah, tidak dipersekutukan kepada yang lain. Yang ini tidak riya. Itulah mafhum daripada perkataan iyyaka na'budu. Dan dia adalah isyarat kepada ikhlas tahapan tadi. Tahapan pertama. Ikhlas golongan abrar, orang-orang yang baik dari kalangan orang-orang Islam.